Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izian Tasnim binti Muhammad Yusof. Hari ini saya akan menemu ramah Puan Maznah Cik Musa mengenai sedikit sebanyak ilmu wasiat. Tanpa membuang masa, beberapa soalan mengenai ilmu wasiat yang akan saya tujukan kepada Puan. Yang pertama, apakah yang Puan tahu mengenai wasiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Maznah binti Cik Musa. Apa yang saya tahu mengenai wasiat ialah ia merupakan satu pengakuan, satu pesanan yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup ke atas hartanya untuk dilaksanakan selepas orang itu meninggal. Daripada penerangan Puan itu tadi, dari sumber mana Puan mengetahui ilmu wasiat ini? Saya biasa mendengar tentang wasiat ni sejak dari sekolah rendah lagi. Biasa disebut oleh ahli keluarga, dan ilmu yang tepat yang saya tahu semasa zaman persekolahan juga pernah diulas oleh ustaz-ustaz yang mengajar. Adalah sedikit ilmu yang saya tahu. Soalan seterusnya, pada pandangan Puan, wasiat itu perlu ataupun tidak dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, dan apa sebabnya? Pada pandangan saya, wasiat itu sangat perlu kerana ia memudahkan untuk seseorang melaksanakan dan menguruskan harta peninggalan si mati, dan ia boleh mengelakkan situasi pergaduhan dalam menguruskan harta peninggalan. Saya rasa ia sangat perlu kerana saya juga pernah ada pengalaman menguruskan harta tanpa adanya wasiat. Berdasarkan pengalaman Puan, bagaimana Puan menguruskan harta peninggalan arwah ayah Puan tanpa adanya wasiat? Berdasarkan pengalaman saya, ayah saya tidak pernah meninggalkan wasiat. Perginya juga dalam keadaan mengejut. Jadi untuk uruskan harta peninggalan arwah ayah saya itu, alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang baik daripada adik-beradik dan waris. Jadi tiada masalah lah dalam yang tercetus semasa uruskan harta peninggalan tersebut. Terima kasih kerana Puan sudi menceritakan sedikit sebanyak pengalaman Puan. Seterusnya, sejauh mana kepentingan mengenai wasiat ini? Adakah ia tidak penting? Penting ataupun amat penting bagi kita seorang umat Islam dalam kehidupan seharian kita? Bagi saya, seseorang yang masih hidup sekarang ni perlu untuk membuat wasiat, terutamanya dari segi harta lah. Harta peninggalan perlu diwasiatkan untuk elakkan pergaduhan sesama waris. Melalui pembacaan saya, saya ada terbaca info mengatakan bahawa hampir 60 bilion harta umat Islam yang dibekukan kerana tidak dituntut, terutamanya harta pusaka lah, dan ianya tidak baiklah untuk ekonomi umat Islam. Selain itu, wasiat ni merupakan perkara ketiga yang penting selepas seseorang itu meninggal. Yang pertama untuk kita uruskan jenazah, dan yang kedua untuk uruskan segala hutang piutang si mati, dan yang ketiga kita perlu laksanakan wasiat yang ditinggalkan. Jadi penting untuk kita membuat wasiat. Seterusnya, apakah halangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan wasiat? Halangan tu akan timbul. Apa-apa pun mesti ada masalah kan. Masalah utama dalam pelaksanaan wasiat ni
terutamanya tiada persepakatan, tiada persefahaman daripada waris lah terutamanya. Biasa kita dengar ada yang sanggup berebut harta pusaka. Jadi bila kita meninggalkan wasiat, maka ia lebih mudah untuk diuruskan. Selain itu, halangan lain mungkin terlalu mengharapkan waris yang sulung untuk uruskan. Kebanyakan waris jenis lepas tangan lah dalam menguruskan harta ini. Selain itu juga mungkin pada pandangan saya kerana birokrasi juga memainkan peranan jugalah. Bagi yang kurang ilmu tentang wasiat ini, agak susah lah. Contohnya, berdasarkan pengalaman saya, untuk permulaan nak uruskan tu, kita perlu menghantar permohonan kepada pejabat pusaka kecil, perlu menunggu untuk satu jangka masa sebelum dipanggil, dan perlu juga sedikit bayaran untuk uruskan segala dokumen tersebut. Jadi bagi waris yang tinggal berjauhan, yang ada komitmen kerja, perlukan satu masa. Jadi perkara-perkara tersebut sedikit sebanyak membuatkan waris lepas tangan dan tidak uruskan harta pusaka ini dengan baik. Soalan yang terakhir bagi temu ramah kita hari ini adalah, apakah bentuk harta yang akan diwasiatkan? Okey, harta yang boleh diwasiatkan ada dua. Setahu saya, harta ta'alih serta harta alih. Harta ta'alih tu contohnya seperti hartanah, rumah. Harta alih tu seperti kenderaan, wang simpanan, barang kemas ataupun share saham syarikat. Okey. Selain daripada harta, jika seseorang itu tidak berharta, wasiat juga penting. Contohnya untuk melansaikan hutang-hutang semasa hidupnya dan mengembalikan hak-hak orang lain yang mungkin ada pada dia pada si masa tersebut. Jadi tak semestinya ia berkait dengan harta. Jika tak berharta pun ada juga wasiat yang perlu ditinggalkan. Okey, itu sahaja soalan-soalan yang saya ingin tujukan kepada Puan Mazlan Cik Musa. Okey, sebelum mengakhiri temu ramah kita pada hari ini, saya ingin Puan untuk memberi rumusan terhadap isu yang kita kupaskan pada hari ini, iaitu mengenai ilmu wasiat. Okey, kesimpulan yang saya boleh katakan, setiap orang Islam perlu mengambil tahu tentang ilmu wasiat dan sebolehnya cuba berwasiat kerana ia boleh membantu dalam melaksanakan harta-harta peninggalan dan tidak mewujudkan situasi tegang di kalangan waris. Itu saja. Okay, terima kasih kepada Puan Mazlan Cik Musa kerana meluangkan masa dan bekerjasama dengan saya dalam mengupas isu mengenai ilmu wasiat ini. Okay, terima kasih. Saya harap video ini dapat memberi impak yang baik dan sedikit sebanyak membantu dalam kalangan masyarakat dalam menguruskan ilmu wasiat ini.